Mana lagi? Baru 16 orang. Siapa ketua dah? Lupa dah. Ada student baru Ada budak baru ke? Siapa ketua? Syafiq Kelas ni? Lupa aku. Saya. Berapa orang total kelas? Yang sekarang 21. 21. Lagi 6. Ayo banyaknya. Salah, lagi 5. Lagi 4, sorry. Jamshir tak ada. Jamshir gelang pink. Lagi 3. Okay, sementara tunggu yang lain masuk, kita perkenalan dulu yang baru masuk. Siapa yang baru masuk? Saya kenalkan diri saya. Saya Saiful. Boleh panggil saya Ali. Saya pensyarah fizik anda. Terima kasih. Siapa yang belum Farhan Haziq. Ada tu dah ke? Baru ke lama Farhan Haziq? Lama sih. Lama Aduh, tukar gambar tak nampak pun gambar ni hari tu. Mana aku tahu. Orang aja tukar-tukar tak perasan. Azri Amira. Baru kan? Baru sir. Buka kamera. Kenalkan nama, asal mana? Sir, saya tak pakai tudung. Pergi pakai cepat. Ya, siapa lagi baru? Adik Johan. Adik baru ke lama? Aduh, sorry adik, lupa adik. Giri Munan, anak mana? Anak Henry Gasah. Ya, sir. Ni student kan? Ya. Kenalkan diri, buka kamera. Ya. Pakai tudung juga. Siapa lagi yang baru? Okey. Nama saya Giri Munan. Saya berasal dari Bintulu, Sarawak. Bintulu. Sekarang kat Bintulu lah. You tukar modul dari modul berapa? Modul 3. Okey. Modul 3 You dah study belum chapter 1? Belum. Kita dah masuk chapter 2 tau. Baik saya slow. Kalau kelas lain saya tu silap-silap dah masuk chapter 3. Dah. Azri Amira dah ni ke? Delete towel pun tak apa. Kepala je. Towel ke, selimut ke. Orang kan kelas kan kat atas katil je. Tak ada. Siapa lagi ada yang baru siapa? Lakshan. Zid. Lakshan. Yes, sir. Yes, please introduce yourself. Introduce. Nama saya Lakshan. Buka kamera. I need to see your face. Okay. Okay, sir. Nama saya Lakshan. Saya dari Sarawak. Itu je, sir. Dari mana? Rawang, Selangor. Rawang, Selangor. Okey, Lakshan. Putus-putus lah, Lakshan. You punya line tak okey ke saya yang tak okey? Mungkin line saya tak okey sebab baru habis hujan. Okey. Lagging sikit. Okey, Lakshan. Siapa lagi? Azri Amira, dah belum? Dia ni pergi cari tudung kat mana? Pergi beli kat kedai ke apa? Biasalah, sir. Aduh, tacap lah tu. Siapa lagi baru ni? Anissa? Aisyah? Tak, ni lama. Kan? Ya. Ya, saya lama. Dah lama dah. Apa lagi ni? Najwa lama ke baru? Orang kalau rajin untuk tukar profile picture lagi lah aku confused. Baru kenalkan diri. Okay. Tak ada binti.
Mana baru bagi 2, 3, 4. Oh, modul 2 jugalah kan? Kenapa dia tukar juga kalau modul yang sama? Sial. Ada tu cikgu mana? Fizik? Oh, cikgu ni. Seni. Okay, siapa lagi baru? Siapa ni? Dah habis kan? Tu je yang baru Syafiq. 3 orang je. Ada lagi sir. Ada lagi. Mana tak masuk kelas ke apa? Dia. Saya sir. Siapa tu? Putri. Putri baru Saya baru. Aku ingat macam pernah aku sebut nama Putri ni. Kelas lain Putri lain sir. Okey, Putri. Lain. Banyak sangat Putri negara, Putri gunung mana. Okey, Putri. Okey. Nama saya Putri Ayun Aisyah. Binti Akbar dari kelas 233. Putri apa? Putri Ayun Nur Aisyah. Binti Akbar. Dari mana? Dari mana? Sungai Buloh, Selangor. Okay. Thank you Putri. Welcome. Lagi. Siapa lagi? Farahin baru ke lama? Baru. Okay. Nak cakap apa sir? Buka kamera, beritahu nama, asal daripada mana. Nama saya Nafarahi. Okay. Asal dari Kelang. Kelang kat mana? Kelang lah. Kau jangan cakap, aku tahulah Kelang kat Selangor. Kecil lagi skop dia tu. Kat mana? Dekat Port Klang. Port Klang. Okay. Port Klang saya selalu pergi. Okay. Bini saya kerja situ. Alright. Siapa lagi? 18, 1, 3 orang, 2 orang. So lagi 2 orang tak masuk kelas ni. Siapa Syafiq yang tak masuk kelas ni? Amira tadi mana Amira? Dah sir. Dah jumpa tu dong. Alhamdulillah akhirnya. Cepat. Your turn. Ada. Nampak okey. Nama Azria Amira binti Ahmad Rizal. Saya tinggal dekat Subang Jaya, Selangor. Okay. Thank you. Tak sampai 5 saat. Tak berbaloi kau pakai tudung lawa-lawa. Selimut je patutnya tadi. Okay. Tak ada dah yang lain. 1. Tak ada dah yang lain. 2. Tak ada dah yang lain. 3. Okay. Syafiq lagi kau beritahu siapa yang tak datang kelas tu. Lagi 2 orang. 2 orang je tu. Kelas 21 kan? Ni baru ada 18. 3 kan? Lagi seorang memang tak ada. Lagi seorang dia pergi pakai kelang kuning. Jamshim. Okay. So okay, siapa yang baru berkenalan, selamat berkenalan lah. Okay. Untuk yang daripada modul lain, tolong study chapter 1 dengan sendirinya lah. Kita tak ulang. InsyaAllah nanti saya bagi link YouTube. Kawan-kawan saya yang buat video YouTube, you boleh study dari situ lah. Okay. Kita pun dah buat eksperimen 1. Eksperimen 1 pun, tapi tak apa, eksperimen 1 senang je. Alright. So hari ni kita masuk chapter 2. Baru nak masuk kan? Kan? Ya sir. Betul. Alright. Chapter 2 senang tuan-tuan dan puan sekalian. Alright. Oh yeah. Salah. Okay, can you see my screen? Chapter 2 notes. Kinematics of linear motion. Boleh nampak? Boleh sir. Alright. Okay, so chapter 2 ada 3 subtopik. Linear motion, uniformly accelerated motion dan juga 2.3 projectile motion. Okay, 3 je. Nampak macam sikit tapi chapter 2 ni antara yang panjang lah. Okay, so hari ni kita akan cuba untuk cover 2.1 dengan jayanya insyaAllah.
Right, hopefully lancar lah. Okay, so what is kinematics? Okay, kinematics adalah study of motion. Okay, kita nak bincang tentang anything yang bergerak lah. Okay, anything benda yang bergerak mengenai kinematics. Okay, it is basically means studying how things are moving, not why they are moving. Okay, kita akan study how, not why. Alright, so kita tak deep sangat lah. Kita belum masuk. Kalau why ni kita cakap pasal force kan, benda tu bergerak sebab ada force. Tapi kali ni untuk chapter tu ni kita belum masuk yang tu lagi. Kita masuk tentang how dulu. Bila masuk tentang how, so kita akan bincang tentang displacement, distance, speed, velocity dan juga acceleration. Okay, 3 benda tu lah. Alright, so linear motion. What is linear motion? Linear motion adalah one dimensional motion along a straight line. Okay, benda yang bergerak dalam lurus. Okay, dia mesti straight. Alright, so yang bergerak dalam bentuk bulatan, yang bergerak dalam bentuk curve dan sebagainya kita belum masuk. Okay, kita akan belajar tapi kemudian. Untuk hari ini kita akan belajar yang straight sahaja. So kinematics of linear motion, how things moving in straight line. Right, simple je. So first of all, kita ada 5 parameter yang kita kena tahu. Okay, kita ada distance and displacement, velocity and speed dan juga acceleration. So benda ni quite familiar for you guys, mostly familiar lah sebab you dah belajar waktu form 4 ke form 5, dah lupa dah saya pun. Form 4 okay, tentang jarak dan sesaran, laju dan halaju dan juga pecutan. Okay, so distance and displacement is basically same thing kan, cuma bezanya adalah satu adalah skala kuantiti, lagi satu adalah vector quantity. Apa beza skala and vector? Recall balik chapter 1, apa beza skala and vector? Skala hanya magnitude saja, vector magnitude dan arah. Yeah. Apa benda itu magnitude? Apa benda magnitude? Magnitude tu apa? Nilai. Magnitude adalah nilai. Okay, nilai dia berapa? Kalau jarak tu 20 km, so 20 tu adalah dia punya magnitude. 100 km, so 100 tu adalah magnitude, nilainya. Alright, so distance and displacement both have magnitude. Okay, tapi displacement ada lagi satu benda iaitu direction. Okay, so kita tahu dia ke mana. 20 km to the left, to the right, upward, downward, to the west, to the east dan sebagainya. Alright, so tu beza dia lah. Yang kedua, distance adalah the length of actual path between 2 points. From A to B, jarak dia, itulah distance. Kalau dia corner, kau kena corner. Kau kena ambil jarak dia corner. Kalau dia pusing, kau kena ambil jarak dia pusing. Okay, sebab distance kita akan consider semua sekali. Kalau displacement, dia adalah shortest length between initial and final point in a straight line. Okay, so bila displacement, kita tak peduli tentang jalan dia. Dia pergi dekat mana, corner-corner macam mana pun, tapi kita hanya peduli dia start dekat mana dan dia berakhir di mana. Final and initial point. Starting point ke initial point, kita ambil pembaris, kita letak garis lurus, itulah dia punya displacement. Okay, so most of the time displacement ni akan jadi lebih kecil magnitude-nya compare dengan distance. Okay, yang ketiga, kedua-duanya adalah diukur dalam unit meter. Okay, kita tengok contoh. You walk from your house to a friend house, then to the grocery shop. Calculate the distance travel. Okay, so kita tengok dekat sini. Your house in the middle. Okay, rumah you ada apa? Ada furnace. Apa panggil furnace serobong masak tu orang panggil apa? Hello? Furnace aku. Furnace tu bukan untuk kilang ke? Itu chimney, sir. Kilang Itu lah. chimney. Chimney. Ya. Kalau rumah chimney Serobong chimney. memang chimney kan sir? Oh ya, rumah pun kira tu juga chimney juga
Sorry lah, kita tak pandai lah bahasa Inggeris. Sorry lah, ni anak marah. Tanya je. Sama lah Okay. kita. Okay, so your house in the middle. Dia kata you pergi rumah your friend house. Okay, lepas tu you patah balik pergi ke grocery shop. Okay, so dia minta kita cari distance travel and displacement. Distance dia berapa? So distance ni kita akan consider semua. Berapa distance dia? 8.5. Okay, macam mana you dapat 8.5? From your house to your friend house, 2.1. Nak pergi ke grocery shop, dia akan gerak lagi 2.1 and then you add another 4.3 meters. So you get 8.5 meters distance. Okay. Displacement. Berapa displacement dia? 4.3. How do we get 4.3? Sebab displacement adalah starting point to initial point. Dia you start dekat your house. Your end is at the grocery shop. So you pergi rumah kawan you ke, you pergi main bola lepas tu ke, dia tak peduli. Dia nak you destinasi awal dan akhir you dekat mana. Okay. So you start dekat your house and your grocery shop, dia tarik line straight je. So you akan dapat 4.3 meter. Okay. Any question so far? So far sekarang ada budak nak masuk sir. Ada budak nak masuk. Ini yang kita suka. Waktu nak kelas, tengah-tengah kelas masuk. Inilah sukaan kita. Omar Musa. Assalamualaikum Cik Omar. Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Saya tadi makan. Oh, makan. Sian. Makan. Dah kenyang? Ya, kenyang. Alhamdulillah. Alright, orang lain dah makan ke belum? Puasa. Puasa? Hari ni hari apa? Rabu. Puasa apa hari ni? Puasa Rabu. Alright. So, tak payah ni solution tadi. Okay, kita cuba yang ni pula. Nak cuba ke tak nak cuba? Nak cuba ke tak nak cuba? Cuba ke tak nak? Cuba ke tak nak? Cuba ke tak nak? Cuba je lah. Okay. An object P move 30 meter to the east. To the east. East to the right or left? Right. Right, betul. 30 meter to the right. After that, 15 meter to the south. Downward. And finally, move 40 meter to the west. Alright? Determine the distance and the displacement of P relative to the original position. So, bila dapat soalan macam ni, first thing you need to do adalah you need to draw so that you can see the big picture. Okay, objek P tu gerak daripada mana ke mana. So, kita pun lukis lah. Alright? Start from origin, dia pergi 30 meter to the east, 15 meter to the south, and then 40 meter to the west. Macam tu lah gambaran dia. Dia minta kita cari distance. So, distance senang lah. Kita just ambil, tambah je semua. 30 meter tambah 15 tambah 40. Dapatlah 85 meter. Alright. Displacement. Okay, displacement, saya cakap tadi, displacement adalah the shortest distance starting to final. Okay, so you ambil starting. Starting dia dekat origin. Final dia dekat ujung tu lah, P tu. Alright, so bila you buat macam tu, you akan nampak dia berada pada theta tertentu. Okay, so theta tu, daripada situ kita boleh buat bentuk segitiga lah, right angle, triangle. Okay, lepas tu kita isikan data yang maklumat yang kita ada. Maklumat yang kita ada adalah daripada bawah tadi tu pergi ke P tu 40 meter kan. So kalau tolak balik ke atas tu maksudnya baki dia ada 10 meter. Okay, dia punya paksi Y dia akan jadi berapa meter? 15 meter. Okay, so 10 dan 15. Okay,
So kita ada A and B, kita hanya perlukan C sahaja. Faham tak A and B? A and B tu maksud saya, maksud saya segitiga tu kita ada opposite dan juga adjacent. Okay, kita hanya perlukan nak cari hypotenuse. Okay, hypotenuse dia itulah dia punya displacement. Alright, so nak cari hypotenuse senang je lah kan, 10 square tambah dengan 15 square, lepas tu kita square root kan, kita dapatlah 18.03 meter. Boleh follow? Boleh sir. Alright, lepas tu kita cari direction. Direction kita guna tan lah macam biasa. Tan theta, lepas tu cari theta tan inverse y over x. So kita dapat 56.31 degree. Okay, so kalau kita nak buat ayat tu bagi habis, apa ayat dia? 56.31 degree apa? Under negative. Below. Tak pakai under, below. Below negative x-axis. Yes, below negative x-axis. Alright, ada soalan tak? Tak faham ke apa ke terus tanya jangan tunggu sampai habis nanti lupa. Boleh mencelah. Ini two way punya discussion bukan one way. Sebab tu saya suka tanya you dan you kena respond. Saya tak suka cakap seorang-seorang. Dalam kelas tak boleh juga. Ini dalam online ni cakap seorang-seorang macam orang gila aku rasa. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Bagus. Okey. Yang kedua iaitu speed and velocity. Sama macam distance and displacement. Partner untuk speed adalah velocity. Okay. So speed adalah skala. Maksudnya dia tak ada arah. Velocity adalah vektor. Okay. So speed oleh sebab dia adalah skala kuantiti, rumus dia adalah distance over time. Okay. Sebab distance tu adalah skala, time pun adalah skala, so that's why lah speed pun jadi skala kuantiti. Velocity pula dia guna displacement over time. So displacement over time, displacement tu adalah vektor, so automatic velocity pun jadi vektor quantity. Unit dia masih sama iaitu meter per second. Alright, cuma velocity ni dia ada lagi satu average dan juga instantaneous. Average ni adalah overall lah, rata kelajuan. Instantaneous ni adalah velocity at specific time. Okay, dia minta contohnya at time equal to 3 second. What is the velocity? Itulah lebih kurang. Alright, unit dia sama meter per second. Okay. Average velocity adalah total change of displacement over time interval. Okay, ni basic, tak ada masalah. Maksudnya S2 minus S1 over T2 minus T1. Instantaneous velocity adalah kita differentiate displacement. Okay, sebab dia adalah gradient. Kalau kita tengok dekat graf tadi tu, instantaneous velocity ni kita kena ukur guna gradient. So bila guna gradient dia akan jadi differentiation of displacement. Okay, for now tak apa, you tak payah pening lagi tengok limit segala macam nenek tu. Tak apa, nanti saya akan ringkaskan. Alright. Uniform velocity ataupun apa lagi istilah selain uniform? Apa lagi? Lupa lah tiba-tiba. Bahasa Melayu dia hal laju seragam ataupun constant. Ataupun constant. Yes, betul. Ataupun constant velocity. Jadi benda yang samalah. Uniform velocity occurs when the particle ataupun object travel equal displacement in equal interval of time. Maksudnya dia bergerak dengan kelajuan yang sama apabila perubahan kadar sesaran dia tu sama. Maksudnya setiap 2 saat dia bergerak 2 meter contohnya. Ataupun setiap 2 saat dia bergerak 5 meter. So dia maintain je. Another 2 second lagi 5 meter. Another 2 second lagi 5 meter. So dia maintain. So kita panggil dia uniform velocity.
when an object is moving with uniform velocity, the average velocity between 2 points is equal to the uniform velocity. So, kalaulah benda tu bergerak dengan uniform velocity, at any time, di sepanjang perjalanan dia tu, velocity dia akan jadi sama lah. Okay. Uniform velocity also means acceleration is 0. Maksudnya apa? Maksudnya, you tak memecut. Acceleration tu pecutan. Pecutan you kosong. Dah sebab laju you sama je kan? You bawa kereta 100 km per hour. Maintain je 100. So you pecut tak? Tak. Pecut ni mesti ada change in velocity. Okay. Any question? No question? No. Okay, good. So kita tengok example 2.1.3. An insect crawls along the edge of a rectangular swimming pool of length 27 meter and width 21 meter. If it crawls from corner A to corner B in 30 minutes, what is its average speed and what is the magnitude of its average velocity? Kita nak cari speed. Apa rumus untuk speed? Distance over time. Distance over time. So berapa distance yang dilalui oleh insect itu? Berapa distance dia? 48. 8 meter. 48, right? Dia pergi sana 21, lepas tu dia turun bawah 27. So 48 lah. You jangan ambil cross tu. You jangan ambil straight line. Melintang macam tu. You kena ikut laluan dia sebab dia cakap average speed. Speed mesti ambil distance. Sebab tu lah kita kena faham distance dengan displacement. So ni adalah speed, kita kena ambil distance, kita kena kira semualah. 21 plus 27, dapat 48. 48 meter over time. Time dia berapa minit? minit. 30 minit. 30. Kena ambil 30 ke kena tukar dulu? Tukar jadi saat. Tukar jadi saat. 30 darab dengan 60 second. So tekan calculator, dapatlah jawapan 0.027 meter per second. Okay, jangan lupa letak unit. Yang kedua, B. What is the magnitude of its average velocity? Bila nak cari velocity, kita kena pakai displacement. Kita tak boleh pakai distance. So nak cari displacement, kita pun buatlah garisan lurus A to B. Since the pool is rectangle, kan? So dia akan jadi right angle triangle lah bila kita tarik A to B tu. Sebab A to B tu adalah corner to corner. Okay. So kita pun boleh kira lah dia punya jarak A to B using Pythagoras theorem. Yeah, Pythagoras theorem. So kita dapatlah displacement dia adalah 21 squared plus 27 squared, square root of the answer. Okay. Bahagi juga dengan time taken 30 minutes times 60 second. Tekan calculator, dapatlah 0.019 meter per second. Alright, sir. Alright. Oh yeah. Okay, good. Now, the last one adalah acceleration. Okay, acceleration ia adalah pecutan. Pecutan hanya berlaku only if the velocity change or the direction change or both change. Means velocity and direction change. Okay, so dia ada 3 keadaan lah. Sama ada laju dia berubah. Laju dia berubah tu boleh ada 2. Laju berubah tu boleh jadi makin laju, boleh jadi makin slow. Okay, ataupun lajunya sama tapi dia corner, dia tukar arah. Okay, dia corner pergi tempat lain. So itu pun kita anggap dia accelerate. Alright, ataupun kedua-duanya sekali. So unit dia adalah meter per second squared, vector quantity.
rumus dia apa? Rumus dia adalah velocity over time. Change in velocity over time interval. Okay, so tu nampak tak? Kalau deceleration maksudnya dia negatif lah. Deceleration ni keadaan dia bila dia slowing down ataupun dia punya velocity dia decrease lah kan, ataupun dia punya direction dia opposite. Okay, dia patah balik. Okay, so kita panggil dia decelerate. Alright, sama juga dia ada average acceleration. So kalau average acceleration you kena ambil total change in velocity bahagi dengan time interval. Okay, tak ada apa-apa. Instantaneous acceleration. Kalau tadi kita ada instantaneous velocity sama dengan ds over dt kan. Kalau yang ni acceleration dia akan jadi dv over dt. Kita differentiate velocity. Okay. Last but not least adalah uniform acceleration. Pecutan yang seragam. So kalau pecutan seragam, objek tu berubah laju ke tak? Laju. Kelajuan objek berubah tak? Tak berubah. Kelajuan. Berubah. Korang ni cepat sangat berubah hati kan. Kelajuan. Kalau pecutan hanya berlaku bila berlakunya perubahan laju. Okay, so uniform acceleration, lajunya berubah. Okay, lajunya berubah. Tetapi perubahan dia tu seragam. Maksudnya setiap contoh, setiap 5 saat dia memecut, dia lajunya bertambah 5. 5 saat lagi bertambah lagi 5. 5 saat lagi bertambah lagi 5. Maksudnya objek tu makin laju. Tapi kadar pertambahan makin tu sama. Constant. So that's what we call uniform acceleration. Okay. So jangan confuse dengan istilah. Okay. Laju dan pecut dua benda berbeza. Velocity and acceleration, two different things. Kalau zero acceleration means velocity is uniform. Kalau acceleration yang uniform, velocity increasing uniformly. Okay? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Alright, kita tengok satu example. Dia dah bagi example ni. Okay, sebelum kita masuk example ni, saya explain lagi satu benda. The relationship between these three parameters. Okay, saya buka kamera. Salah tekan. Switch camera. Okay. Sekarang kita Allahu Akbar. Baik tu. So okay tak sir? Okay. Segalanya terkawal. Okay. Everything good. Alright. So this is my whiteboard. Kita tak ada Jamboard. Okay. Kita hanya ada whiteboard. Alright. So kita tahu tadi kita ada displacement, kita ada velocity, and kita ada acceleration. Tiga-tiga ni berkait. Alright. So daripada displacement, kita boleh dapat velocity. How? We differentiate displacement over time, kita dapatlah velocity. Kalau kita ada velocity, kita boleh dapat acceleration. How? We differentiate velocity over time. Kalau kita ada displacement, kita boleh dapat acceleration. How? Differentiate 2 kali? Yeah, we differentiate twice. Okay, so d square s over dt squared. Dia orang tanya, kenapa penulisan ni macam ni? Aku tak tahu. Kau tanyalah cikgu matematik kau orang, kenapa dia jadi macam tu. Okay, nak bagi tahu dia kena differentiate 2 kali. Iyalah, ni sekali differentiate, ni sekali differentiate 2 kali lah. Alright. So ini adalah formula untuk instantaneous
equation. Kalau soalan tu bagi dalam bentuk equation, biasanya dia nak you buat benda alah ni lah. Contohnya, dia bagi S sama dengan 3t squared plus 2t. Okay? Lepas tu dia tanya you, berapakah velocity at t equal to 4 second? Macam mana you nak buat? Macam mana you nak buat? Siapa aku nak panggil? Differentiate dia dulu, lepas tu masukkan nilai ke macam mana sir? Siapa jawab tu? Dah ni handsome. Aduh, macam ni boleh belanja nasi kandar lah. Belanja nasi kat kafe. Kafe buka tak? Buka. Kali nak lain kali je lah dah ni. Okay, so soalan akan tanya macam tu lah lebih kurang. Cari velocity at t equal to 4 second. So, equation yang kita ada ni adalah equation displacement. Tapi dia minta kita cari V. So, kita kena dapat equation untuk V dulu. You tak boleh terus gantikan 4 tu dalam T ni. Sebab, kalau you gantikan 4 dalam T ni, you akan dapat value. Tapi value tu bukannya velocity. Value yang you dapat tu adalah value displacement. So, kena dapat velocity, you need to substitute. You need to nak dapat apa? Nak dapat V, kita kena differentiate. Alright, so differentiate macam mana differentiate? Ingat lagi tak nak differentiate? Kuasa pergi depan, darab. So 2 darab 3 jadi 6. T salin balik. 2, kuasa dekat atas kena tolak dengan 1. So jadi 6T kuasa 1. Orang tak tulis 1, orang biar je kan? Tambah 2T, macam mana? 2T ni maksudnya ada 1 dekat atas ni. 1 pergi depan darab 2 jadi 2. Lepas tu kena tolak 1. 1 tolak 1 sama dengan kosong. T kuasa kosong sama dengan 1. Anything yang kuasa kosong sama dengan 1. Okay, tapi kita tak tulis 1. Kenapa tak tulis? Kita memang malas tulis. Okay, so jadi macam tu je lah. Alright, so kita dapatlah equation V sama dengan 6t plus 2. Barulah kita gantikan t tu at 4 second plus 2. So kita dapatlah jawapan dia. Macam itulah caranya. Kalau dia minta acceleration pun sama je. Kalau dia minta acceleration, kita differentiate lagi sekali. Kita akan dapat A sama dengan 6, okay. Nak ganti apa? Tak ada nak ganti lah. T pun dah hilang lah. Tinggal 6 je lah. Alright. Gitulah caranya. Kalau dia bagi A, dia minta S, boleh tak? Boleh. How? Integrate. Kita reverse pada differentiation adalah integration. Kita kena integrate lah. Integrate A dapat V, integrate V dapat S. Jaranglah kita pakai, biasanya yang ni je. Alright. So ada soalan tak yang ni? Ya, ada. Tak ada lagi. Bagus. Semua orang tak suka bertanya. Bagus. Habis kelas cepat ni kalau macam ni. Semua orang tak nak tanya. Okey, kita tengok sekarang contoh example yang dia bagi. Alright. So let's do this together. A car travel in a straight line along a road. Its distance S is given as a function of time. Nampak tak? Dia bagi S tu dalam bentuk equation. Okay. S sama dengan 2.4 T squared mana 0.12 T cube. A. Calculate the average velocity of the car for the time interval T equal to 0 second and T equal to 10 second. Saya nak kira average velocity. Apa rumus for average velocity? Tak dengar siapa sebut tu? Bunyi jauh-jauh je suara. Hello, apa rumus average velocity?
Change of displacement over time Ini betul. So kita nak kena cari displacement over time, total displacement over time. Okay. So time dia dah bagi. Dia nak time interval dia 0 sampai 10 saat. Okay. So kita kena cari displacement at 10 second and displacement at 0 second. Tolak dua-dua tu, bahagi dengan time interval. Time interval dia berapa? Perlu kira tak time interval? 10. Tak kira. 10 lah. Time interval dia 10 saat lah. Okay. So, kita dah ada equation for displacement. Kita substitute lah dalam equation tu. So, kita gantikan yang pertama at t equal to 0. Displacement dia 0 lah. At t equal to 10 second, kita dapat displacement dia adalah 120. Okay. So, average velocity adalah kita ambil lah final displacement 120 minus first displacement 0 bahagi dengan time interval dia 10 second, and then we get the answer 12 meter per second. Okay, seterusnya calculate the instantaneous velocity of the car at t equal to 5 second. Sekarang dah minta kita cari velocity. Kita tak ada equation velocity, tak ada equation displacement. So kena buat apa? Differentiate. Yeah. Okay, differentiate sama-sama. Apa jadi? V sama dengan (4.8t minus 0.36 t square. Okay, t square. So dapat equation V, barulah masukkan value of t equal to 5 second. Alright, sampai yang terlepas tu differentiate. V sama dengan 4.8t tolak 0.36 t kuasa 2. Lepas tu substitute t, dapatlah jawapan V sama dengan 15 meter per second. Okay, so far so good. Good. Next adalah calculate instantaneous acceleration. Buat benda yang sama lagi sekali. Kita dah ada equation V, kita hanya perlu cari equation A. Lepas tu substitute value of T. So nak dapatkan value A sama dengan apa? We differentiate equation V. Differentiate lagi sekali 4.8 minus 0.72T. Lepas tu masukkan T sama dengan 5. Dapatlah A sama dengan 1.2 meter per second square. Okay. Ada soalan tak? So far, ada soalan tak? So far. So far, no contestation. Tak ada, bagus. Next adalah graph. Oh, sebelum kita masuk graph, saya nak better kita perkasakan. Bahasa tak boleh belah. Kita kuatkan dulu pemahaman you pasal yang kita baru belajar ni, okay? So kita tengok tutorial dulu. Soalan tutorial yang kita boleh jawab. Soalan tutorial kat mana soalan tutorial? Drive. Okay, saya bagi you masa. Okay, soalan yang you kena jawab adalah, okay, sila tuliskan soalan yang you kena jawab. Nombor 1. Nombor 1 je ke? Jangan macam ni. Aduh, sikit sangat ni. Ni semua tak belajar lagi ni. Tak ada buat apa lah, satu je lah. Aduh, tak best lah macam ni. Jawab nombor 1 dulu. Saya bagi masa you seminit. Apa jawapan nombor 1?
Nombor 1 pun tak boleh jawab lagi lah. Nombor 1 pun tak ajar lagi. Kena masuk juga yang 2.1 juga, baru boleh belajar. Okay, tak apa. So far ada soalan tak? Nak tanya? Ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita break 5 minit boleh? Boleh. Sebelum kita masuk yang baru. Takut korang nanti dia shock, bahaya. Right, so 5 minit kita rehat. Kita masuk balik pukul 2.55. Bukan masuk balik, kita sambung Tak ada nak keluar-keluar, stay kat dalam ni je. Alright. Your break start now. Pergi minum air, nak pergi tandas, pergi cepat. Business. Uish, tak apa left. Okay, dah ready nak sambung. Dah minum air, dah buang air, dah apa-apa. Semua settle? Okay, sir. Alright. Okay, now we continue 2.2. Okay. Ada 3 jenis graf yang kita akan belajar. 3 jenis graf. Okay. 3 jenis graf ni yang kita dah belajar 3 parameter tadi lah. Kita ada displacement, kita ada velocity, and kita ada acceleration. Okay, kesemuanya against T. Okay. So ST graph, VT graph, and AT graph. Before kita masuk 3 jenis graph ni, we need to be strong on the foundation of graph lah. Okay, basic pengetahuan tentang graph. Okay, kita ada paksi Y, kita ada paksi X. Right, lepas tu kita buat graph. Daripada graph, kita boleh cari apa Najwa? Cari gradient. Tak apa jawab. Najwa ke Alia? Okay. Cari gradient. Alright. So gradient tu ada sifat-sifatnya. Ada masanya gradient tu dia uniform. Ada masanya gradient tu makin meningkat. Ada masanya gradient tu makin menurun. Okay. Kita tengok sikit. Switch kamera balik. Aha. Alright. Okay. Stand pun tangan je. Nak kena beli stand dah. Nanti korang tolong saja sekejap. Stand kat Shopee yang mana okay? Tak, yang lampu-lampu, yang ada lampu pun okay juga kan? Okay. So basic tentang graf, kita ada paksi Y, kita ada paksi X. Okay. Very the simple one. Alright. So kita ada contoh graf bentuk macam ni. So graf macam ni, kita ada dia apa, uniform ke, increasing ke, decreasing? Uniform. Ya, internet saya slow ke? Uniform. Internet saya slow sorry. Sekarang dah okey belum? 1 tambah 1 berapa? 2. Okey. Tak. Okey, tak lagging. Alright. So kalau bentuk macam ni, graf macam ni, maksudnya kita punya gradient kita uniform. Alright. Kalau bentuk grafnya macam ni. Ni bawah ni, kat tengah ni bukanlah. Ni bawah ni. So gradient dia increasing or decreasing? Increasing. How do you know? How? Naik. Dia melencong. Dia melencong. Dia punya jawapan tak boleh belah. Ni pun melencong. Ambil kau. Okay, so kita tahu dia melencong tak melencong, kita kena tengoklah dia punya gradient. Alright. So at this point, at this point. So dia bermula kat sini. Waktu dia dekat sini, dia punya gradient dia macam ni.
Waktu dia dekat sini, gradient dia macam ni. Waktu dia dekat sini, gradient dia macam ni. Nampak tak? Ni gradient ni zap yang kecerunan. Kecerunan dia meningkat. Kalau Mamat yang tengah ni tadi, ukur kat sini sama, ukur kat sini pun sama, ukur kat sini pun sama, ukur kat sini pun sama. So M dia constant. Alright. So kalau yang ni pula, gradient dia bertambah apa? Berkurang apa? Kita tengoklah. Waktu dia dekat sini, bentuknya macam ni. Alamak, marker pen pun mengecewakan. Gradientnya macam ni. Bila sampai sini, gradientnya macam ni. Bila sampai sini, gradientnya macam ni. Nampak tak? So dia makin curam ke dia makin mendatar? Makin mendatar. Dia makin mendatar. Makin mendatar maksudnya gradient dia Kurang. Allah sangkut. kurang. Okay, itulah basic untuk gradient. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah okey ke? Siapa WhatsApp saya tu? Saya Nabil Akmal. Sorry tak dapat adik kelas. Saya pergi vaksin. Okay. Okey tak? Okay, good. Okay, jadilah daun sen duduk. Alright, so itulah basic untuk graf. So, bila kita nak masuk 3 jenis graf ni, tak kisahlah graf tu graf apa, kalau kita faham basic graf ni, settle lah masalah kita. Alright, so saya padam. So, kita akan tengok 3 jenis graf. Dan Sekejap. Susah juga tangan jadi stand ni rupanya. So, first of all adalah ST graph. Lepas tu kita ada VT graph. Lepas tu kita ada AT graph. Alright. So graf yang pertama ST. ST graf maksudnya paksi Y dia S, paksi X nya T. S untuk siput. S untuk hello. Displacement. Sila jawab soalan saya, walaupun soalan saya tu benda saya tanya ni benda yang obvious. Jawab. Tak kisah jawab juga. Select sir. Oh ya ke? Oh, select. Tarik nafas sekejap. 1 tambah 1. 2. Okay, lagging telah berlalu. Alright. Okay, no more lagging. Okay, so kita ada ST graph, displacement against time. Alright, so kita buat bentuk graf. Contohnya graf dia macam ni. Okay, so kita dapat cari gradient. Apa rumus for gradient? Gradient adalah paksi Y. Kalau ikut equation dia apa? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Yes. Kan? Siapa punya bodoh. Okay, so bahasa mudahnya dia adalah paksi Y bahagi dengan paksi X. Change in Y bahagi dengan change in X. Betul? Okey ke ni? Ke aku lagging? Aku cakap lagging Pak. Betul. Okey ke so far? Okay, Saya lagging je. 8 tambah 8. Oh, tak lagging pun. Kadang lagging, kadang tak ada lagging. Okey. So gradient adalah paksi Y bagi paksi X. So dalam kes ni paksi Y kita apa? Distance. Distance mana pula dah? Oh, bukan Displacement. Displacement. Okay. So S over
time. So S over time ni adalah rumus untuk apa? Ingat tak? Velocity. Velocity. So pointnya adalah our gradient represent velocity. Okay. So sebab tu kita kena tahu sifat gradient tu. So kalau contoh macam ni bentuk grafnya, apa sifat gradient? Velocity. Bukan velocity, sabar dulu. Bukan velocity lagi. Gradient, apa sifat gradient? Uniform ke, increasing or decreasing? Uniform. Uniform. So bila kita tahu gradient adalah uniform, kita tukarkan perkataan gradient tu dengan velocity. So velocity is uniform ataupun constant velocity. Lepas tu kalau contoh graf dia bagi bentuk macam ni. So kita tahu bentuk dia apa? Gradient dia Slowly increase. slowly increase. Increase, slowly decrease. Lagi baru buat tak saat ni. Baru buat tak sampai 5 saat. Bentuk graf macam ni, gradient dia makin lama makin flat kan? Makin flat, gradient makin berkurang. So kalau gradient berkurang, maksudnya velocity makin kurang. Okay? Kalau bentuk grafnya macam ni, Tambah. Increasing. So apa yang increasing? Velocity yang increasing. Velocity. Okay, tu je basic dia. Alright, sir. okay. Alright, sir. We move forward. Move on. VT graph. Alright, VT graph. Part CY dia X pula. Part CX dia T. Part CY dia V. Wih, confidentnya aku pakai pen merah ni. Hilang. Alright. So, kalau VT, lagi sekali, kita punya gradient akan represent apa? Kalau VT graph. Acceleration. Salah, maksud saya Acceleration. gradient dia adalah V over T. So V over T ni adalah acceleration. So the gradient will represent the acceleration. Let's say the graph looks like this. This. Macam tu. So how do we describe the graph? Apa yang uniform? Uniform acceleration. Uniform acceleration. Bagus. Kalau uniform acceleration, velocity bertambah ke berkurang ke berapa? Ke constant? Bertambah. Velocity Bertambah. Bertambah. Serius. Velocity. Bertambah. Cewa. Tukar bertambah jadi increasing. Sama je. Ya, betul. Okay. So you kena, untuk graf ni you kena aware dua benda je. Satu, you tengok part CY dia apa. Yang kedua, you kena tengok gradient dia apa. Alright. So kalau soalan ni dia minta describe. Jawapan dia adalah acceleration dia uniform. Velocity dia increasing uniformly. Lain perkataan tu. Satu uniform acceleration. Lagi satu increasing uniformly. Meningkat dengan sekata. Kalau bentuk grafnya macam ni, describe. Decrease. Apa yang increase? Sebutlah apa benda. Decrease. Acceleration decrease. Acceleration decrease. Bagus. Lepas tu kalau bentuk grafnya macam ni, accelerationnya Increase. Velocity-nya Increase juga. Velocity increase. velocity increase. Betul lah. Velocity pun increase kan. Velocity increase. Okay. Alright. Lagi satu benda special tentang VT graph adalah, okay, sekarang Sir, nak kata dia constant ke kat last tu? apa dia? Yang mana? Macam, kalau yang macam tadi tu lah, Yang curve yang daun ni melengkung ke? ke atas tu, kan dia ada straight tu kan. Nak cakap dia increase je, tak payah cakap increase and then constant. Tak payah. Yang ni? Yang bawah. Yang ni?
Yang ni dia increase tapi dia bukan increase uniformly. Dia tak uniform ni. Dia increase exponentially. Ini dia decrease exponentially. Ingat lagi exponent? Okay. Ya, ingat. Siapa yang ingat dari tu? Change. Siapa yang ingat dari tu? Sekejap. Siapa yang ingat dari tu? Siapa? Wanita manakah itu tadi? Change ke? Tak apa. Tanya je. Takut sangat korang ni. Siapa tadi tu? Siapa yang ingat tadi tu? Alah. Siapa? Aku tak Small change nampak. Bukan Najwa ingat exponentially ingat macam mana? Iya ke? Dia bertambah dengan eksponen ni biasanya kita merujuk kepada dia mendadak. Tapi tak apalah, kita tak cover dalam ni. Dia mendadak. Kan mendadak ni nampak tak contoh macam ni? Nampak tak? Dia meningkat dengan mendadak. Alright. Sebab tu dia tak panggil dia meningkat secara uniform. Kalau meningkat uniform dia macam ni. Okay. Tadi bukan nak cakap benda tu. Korang ni dah distract jauh dah. Terbuang 2 saat. Alright. Sorry, saya batuk. Okay, contoh bentuk macam ni. Okay. Soalan dia tanya, contoh sini 10 second. Maksudnya bila dah sampai 10 saat ni, dia dah travel berapa jauh. Tu dia biasa tanya. Okay. So, kita nak cari displacement. Displacement, apa equation displacement? Ni equation displacement, betul tak? Displacement over T sama dengan V. Kalau kita nak displacement saja, T pergi sana. So, S sama dengan VT. Nampak tak? Ada tak benda ni VT dekat graf? Ada. Tapi dia darab, dia bukan bahagi. Okay, so kalau darab maksudnya apa? Darab maksudnya dia adalah area under the graph. Okay, so area under the graph akan represent displacement ataupun distance. Only for VT graph. Okay, jangan you pergi gatal letak area under the graph untuk Ahmad ni. Kalau contoh Ahmad ni, area under the graph dia represent apa? Tak ada apa. Kalau area under the graph ni, apa equation area under the graph dia? Area under the graph represent apa rumus dia? S time T. S time T. S time T ada rumus apa-apa tak? Tak. Tak ada. Okay, so jangan memandai-mandai. Area under the graph, ST represent nothing. Okay, ini represent something. Okay, so special for VT graph. Alright. We move to the last graph. AT. Okay, specialnya AT graph kita ada, biasanya ada negatif lah. VT graph pun ada negatif juga. Okay. Okay. So kalau AT graph, dia ada gradient yang represent apa tak? Tiada. Kalau gradient dia lama susah nak hilang. Gradient dia represent apa? Gradient dia sama dengan A over T. A over T rumus for what? Tak ada apa. Tak ada apa-apa, betul. So biasanya kita tak tengok pada gradient dia lah. Biasanya gradient AT ni biasanya dia jarang bagi bentuk graf macam ni. Biasanya graf AT macam ni. Okay, lepas tu you kena sambungkan. Ni ke sini, ni ke sini, ni ke sini. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya contoh kat sini nilai dia 5. 0, negatif 2. Contoh so sini 5. Contoh. So the first 5 second, acceleration dia adalah 5. Sifat dia apa?
Increasing, decreasing or constant? Constant. Constant. So kalau dia adalah constant acceleration, velocity dia berubah ke, kekal sama ke, berkurang? Bertambah. Acceleration constant, velocity dia Bertambah. increase. Betul. Okay. Alright. Area under the graph represent anything or not? Area under the graph dia akan represent apa? A darab dengan T kan? Velo. A darab T adalah ni A darab T adalah velocity. Tapi biasanya jarang lah kita tanya. Biasanya yang tanya area under the graph ni je. Ini jarang. Okay, any question so far? No. Tak ada? Bagus. Okay, kalau tak ada, kita tengok contoh yang dia akan bagi nanti. Okay. Sorry sebelum tu. One more thing. Acceleration. Dia ada positif, dia ada zero, dia ada negatif. So, negative acceleration ni, dia ada dua condition ataupun dua description. Okay. Negatif ni, dia sama ada dia kita panggil dia decelerate lah. So, decelerate ni ada dua keadaan. Yang pertama, dia mungkin slowing down. Yang kedua, dia mungkin tak slowing down. Dia mungkin velocity dia mungkin bertambah, tapi dia patah balik, opposite direction. Okay, so ada dua possibility lah Alright, jadi kita tengok contoh, kita faham sikit. Okay, so kalau tak ada soalan, seterusnya adalah ketiga-tiga graf ni adalah related to each other. Okay, kalau dia bagi you graph ST, you boleh, sepatutnya you need to know how to draw VT graph and to draw AT graph. Dia berkait kesemuanya. Kalau dia bagi AT graph, you boleh lukis ST graph. Sebab apa? Sebab S, V dan T ni memang berkait satu sama lain. Alright, sekarang kita tengok satu contoh daripada nota. Penat. Tangan jadi stand. Lenguh. Tak boleh bincang. Okey, kita tengok contoh. Example 2.1.6. Ni ST graph. Okay, a toy train moves slowly along a straight track according to the displacement as against time graph in figure below. A. Explain qualitatively the motion of the toy train. Explain secara kualitatif. Kualitatif ni bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif dia nak figures, dia nak numbers. Kalau kualitatif dia nak you bagi tahu je. Dia bertambah ke, dia berkurang ke, dia constant. Okay, let's answer this together. So graf ni kita boleh bahagikan kepada 3 part. Okay, you bahagikanlah part A, B, C ataupun 1, 2, 3. So part A adalah first 6 second. So explain what happened to the train in the first 6 second. Siapa sudi? Apa jadi? 6 saat pertama, the train move with uniform. Constant. Apa uniform? Dia tak boleh sebut uniform je. Dia kena sebut apa benda? Velocity. Uniform velocity. Acceleration. Uniform acceleration. Constant velocity. Constant sudah. Memang velocity apa benda. Okay. Kalau kita confuse, sabar. Saya tahu you tak sabar nak jawab. Sabar kejap. Kalau you confuse, kita back to basic. Ni adalah ST graph. ST graph, gradient represent V. So gradient dia adalah V. So first 6 second, apa description gradient dia?
Increasing. Gradient dia increasing first 6 second. First 6 second gradient dia berubah ke tak berubah tu? Kecerunan dia berubah tak? Berubah, dia menaik. Dia tak berubah. Sama je. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini. Cerun. You tengok steepness. Gradient dia berubah tak? Gradient is the same. Yang berubah apa kat situ sebenarnya? Masa dengan jarak. Masa berubah dan jaraknya berubah. Displacement dia berubah 0 to 4 cm. Velocity, dia punya gradient dia sama, nampak tak? Kecerunan dia sama kan tu? Kecerunan dia sama. Kecerunan sama maksudnya velocity dia sama. Velocity sama. Sama tu constant lah. Constant tu uniform lah. Okay. So, kita cakap the toy train move with uniform velocity. Siapa yang tak dapat grab lagi? Siapa yang masih kata, tu kan meningkat tu. Cepat mengaku cepat. Increase dengan meningkat lain ya, sir? Increase dengan meningkat benda yang sama lah. Tapi sekarang ni gradient dia bukan meningkat. Gradient dia constant. Faham. Ada orang yang confuse lagi tak? Confuse beritahu je. Kalau tak, kita tak boleh nak move on ni. Banyak ni basic tajuk. You sangkut ni, lepas ni lagi banyak sangkut. Siapa tak puas hati beritahu. Bunyi je nak gaduh je. Tak ada. Semua puas hati. Okay. So first 6 second uniform velocity. Acceleration dia apa? Any other answer? Zero. How do we know it's zero? Dah velocity constant, zero lah kan? Velocity dia sama, tak ubah-ubah. Dia bawa kereta 100 je. Tak pecut-pecut. Acceleration dia kosong lah. Okay. Next 4 second. Describe. The toy train stop moving. Any other answer? At rest. Are you at rest, betul. Sama juga. Stop moving at rest. Benda yang sama, betul. Stationary. Aku bukan tanya sinonim ni. Ada jawapan lain tak? Increasing Betul lah. Stationary betul. At rest betul. Tak gerak betul. Duduk diam situ pun betul. Betul belaka. Okay. Betul lah. Maksudnya dia maintain dekat 4 tu. So dia tak gerak. Kalau dia tak gerak, velocity dia pun akan jadi kosong. Acceleration pun akan jadi kosong. Okay. Alright, next 4 second. Next 4 second. Increase. Uniform velocity. Uniform velocity. Sama macam yang mula-mula tu. Okay. Dia bila belajar buat graf ni, lama-lama dia confuse. Lama-lama dia dah pening. Apa benda ni? Sebab tu saya cakap graf ni, dua benda yang you kena tengok. You tengok paksi Y dia apa, gradient dia apa. Itu je. Sebab paksi X dia confirm T. Okay. Now, we move to B. Sketch a velocity against time graph. Dia bagi ST graph, dia nak kita plot ataupun dia nak kita draw velocity time graph. Boleh tak kita buat? Boleh. Okay. So, caranya adalah, okay, sekarang saya nak keluarkan pen, kertas. You lukis balik graph tu. Lukis buruk-buruk pun tak apa. Kita nak tahu cara lukis dia, okay? Jadi saya nak buka kamera ni. Saya nak ajar step by step.
Okay, daripada ST graph kita nak plot VT graph. Tangan saya lagi sekali akan menjadi stand yang hebat. Penatnya mengajar. Apa cita-cita nak jadi cikgu? Ada tak? Okay. Aduh kuatnya. Lagging ke? Saya lagging ke? Okey, boleh. Okay. Benda pertama yang kita kena buat adalah bila nak minta ST graph lukis VT graph, kita lukis dulu paksi VT graph. Lepas tu apa? Lepas tu kita copy balik untuk paksi T ni. So ni 6, 10, 14. Kita salin balik 6, 10, 14. Okay? Lepas tu baru kita lukis bentuk dia. So ni adalah V. So daripada graf ST kita boleh cari apa? Kita boleh cari gradient. Gradient dia itulah velocity dia. Alright, so kita labelkan ni A, B and C. So part A, berapa dia punya velocity? Berapa dia punya gradient? 0.67. Jawapan spesifik sangat. Daripada mana datang ni? Velocity sama dengan apa? Apa bahagi apa? 4 divide by 6. Okay, paksi Y bahagi paksi X. Gradient kan? Velocity adalah gradient. Gradient adalah velocity 4/6. 4/6 tu 0.67. Okay, so kita tahulah part A ni 0.67. Okay, lepas tu kita bumbung kat sini. Bentuk dia macam mana nak lukis? Velocity dia apa tadi? Increasing, constant, decreasing? Constant. So kalau constant bentuk graf dia, velocity yang constant macam ni lah. Maintain je 0.67. Okay. Part B. Berapa dia punya velocity? Tadi kita dah describe dah. Velocity dia 0. Dia tak gerak kan. So dia tak gerak selama 4 saat. So velocity dia 0. Sini zap. Okay, sini sampai sini. Kita boldkan sikit. Alright. Lepas tu C. Lagi sekali C. Gradient dia jadi berapa? Berapa bahagi berapa? Berapa bahagi berapa? 10 bahagi 14. 10 bahagi 14. Apa? Nampak tolak bagi 4. 6 divide by 4. 6 divide by 4. Weh, part C je berada. Part C sampai sini je ada. Part C ni je. Ni. Sini 6. Sini 4. So 6/4. 6/4 berapa dah? 1.5 So 1.5. 1.5 kita carilah dekat sini. 1.5. So bentuk dia apa? Macam ni. Mendata dia uniform. Nampak tak? Graf dia tak bersambung Kalau dia tak bersambung, you sambungkanlah. Jadilah macam tu graf. Dotted line? Dotted line pun boleh. Tak ada hal. Kau punya pasal boleh. Benda boleh bincang. Okay. Boleh sir, boleh. Boleh tak boleh. Mesti boleh punya. Okay. So macam itulah. Daripada graf V ni pun kita boleh cari A juga sebenarnya. Benda yang sama. Okay. Cuma soalan ni tak ada satu cari A lah. Sebab graf dia dah macam ni. Okay. Kita patah balik ke nota tadi. 3.5. Alright. So itulah yang kita buat. Jadilah rupanya macam tu. Nampak tak? Sama kan? Okay. Ya. Final answer biasakan dalam bentuk perpuluhan. Secara teorinya tak salah, tapi biasanya kita buat dalam bentuk perpuluhan lah.
Kita tak tengok dalam bentuk pecahan. Okay. Seterusnya adalah dia minta kita cari calculate average velocity for the whole journey. So the whole journey kita ambil total displacement over total time. Berapa total displacement dia? Displacement pasti Y kan, dia gerak daripada 0 sampai ke 10. So displacement dia 10. Berapa time interval dia? 14. So 10 bagi 14. Dapatlah jawapan dia 0.714 cm per second. Okay, so please aware tentang unit dia. Unit ni dalam sentimeter, so semua berpakai sentimeter. Kalau you nak tukar meter pun boleh, tapi jawapan dia akan jadi lain sikit lah. Dia akan jadi 0.00714. Okay, D. Calculate instantaneous velocity at t equal to 12. Ni best. At t equal to 12. Berapakah kelajuan dia? Macam mana kita nak kira? Biasa kita pakai equation, tapi yang ni tak ada equation, ada graph. Macam mana kita nak kira instantaneous at 12? Pakai gradient. Pakai gradient. Nak pakai gradient macam mana? Dekat graph tu dia tak ada nilai untuk 12. Kalau kita gedik, kalau kita pergi ambil, kita ambil pembaris, kita sambungkan 12, lepas tu kita tarik pergi dekat displacement. Tak boleh. Macam mana nak buat? Pakai 10. Cari dari 10 sampai 14. 10 sama. Betul. Dia soalan konsep 10 sampai 14 tu dekat mana-mana pun velocity dia sama je sebab gradient dia uniform. Okay. So jawapan dia akan jadi 1.1.5. Bukan 1.5, 1.5. 1.5 ataupun 1.5. Alamak, hilang pula. 1.5 ataupun 1.5. Okay, kalau soalan dia tanya at 11 second, jawapan dia sama. At 13 second, jawapan dia tak sama. Okay? Okay. Okay. Alright, last but not least, kita bincang lagi satu example sahaja. Ini lagi best. Alright. Ini adalah velocity time graph. Soalan yang pertama, describe qualitatively the motion of the lift. Right. So kita nak bahagikan kepada berapa bahagian ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah, 7. 8 dan 8. Okay, first 5 second. Describe. Increase uniformly. Apa benda? You kena sebut apa benda. Apa yang increase? Okay, the first 5 second, velocity increasing or decreasing? Increase. Meningkat. Velocity meningkat. Acceleration? Increase. Constant. Acceleration constant. So first 5 second, moving with constant acceleration. Next 10 second. Lima sampai 15. Velocity increasing, acceleration constant, just like the first part. Tapi beza sikit. Apa yang beza? Betul, acceleration dia kurang sikit. Sebab apa? Sebab dia punya, you tengoklah tu, dia punya slope dia macam makin mendatar sikit kan. First slope tu agak tegak, second slope tu dia agak mendatar sikit. So, slope dia tu adalah acceleration. So, acceleration dia berkurang tapi tetap constant. Next, 5 second. 15 sampai 20. Velocity 0. Are you sure? Velocity constant, acceleration 0. Hati-hati. Okay. Velocity dia remain 4.
tapi dia tak pecut lah. So kalau tanya objek tu bergerak, dalam kes ni objek ni adalah lift lift. Motion of lift. So lift tu gerak ke tak? Gerak. 15 sampai 20, lift tu gerak ke tak? Saya gerak. Gerak. Tapi dia turun bawah. Tak Ha? ada acceleration. Turun bawah? Oh, bukan turun bawah kan? Ke dia pelan? Tak, 15 sampai 20 dia tetap naik ke atas. Cuma kelajuannya sama. Velocity. Dia tak memecut. Velocity dia tetap sama. Alright, 20 sampai 25. Velocity decrease. Velocity dia decrease. Maksudnya acceleration dia Decrease. Decrease. acceleration dia Decrease lah. acceleration dia akan jadi constant. Sebab dia memang decrease. Yang decrease tu velocity. Velocity decrease uniformly. That's mean acceleration constant. Okay, tapi dia makin slow kan? Bila dia makin slow, acceleration dia akan jadi negatif. Boleh? Boleh. Kalau confuse beritahu 25 to 30. Velocity constant. Velocity constant? Stationary. Politik. Tak bergerak, kosong. 25 to 30 tu velocity dia berapa? Kosong. Kalau kosong velocity gerak ke tak? Liftnya? Liftnya tak gerak. Lift tu what piece kat atas tu, okay? Dia dah sampai atas, lift tu stop. Dah sampai hujung dah. Lepas tu 30 to 35. This one a bit confused. Increase. 30 to 35. Dia gerak ke bawah. Dia gerak ke bawah. Macam mana aku je tahu dia gerak ke bawah? Sebab gerah dia ke bawah. Sebab Opposite direction. How do you know? Sebab velocity ada direction. Adakah sebab saya cakap tadi lift dah sampai hujung? Macam mana kita nak tahu dia gerak ke mana? Dia slow ke? Dia makin laju ke? (30 to 35) velocity lift tu makin laju ke makin slow? constant. Makin slow salah. Seragam. Dia inverse. Velocity. Soalan saya adalah velocity. Velocity dia makin laju ke makin slow? Ataupun remain? Remain. Makin laju. Okay, part CY kita adalah velocity So kalau kita nak tengok 30 to 35, kita tengok part CY je lah. Part CY kita daripada kosong menjadi negatif 4. Negatif 4 ni maksudnya apa? Negatif 4 ni maksudnya lift tu bergerak ke belakang ke, lift tu makin slow 4 ke apa? Ke belakang. Yes. The negative represent opposite direction. Maksudnya sekarang lift tu turun ke bawah. Dengan kelajuan daripada kosong ke 4, maksudnya dia makin laju. Kalau dia makin laju, acceleration dia bertambah ke berkurang? Acceleration dia jadi apa? Steady. Acceleration dia akan jadi constant. Negatif ke positif? Negatif. Positif. Positif. Dia makin laju tapi dia ke bawah. Negatif. Okay. Caranya adalah, cara kita nak tahu dia positif ke negatif, senang. You tak payah fikir, you tak payah bayangkan lift tu. You tengok je dekat graf tu, you kira manual. Gradient dia apa? Apa rumus untuk gradient dia? Kita akan ambil negatif 4 tolak kosong. Betul? Betul saya, betul. Negatif 4 tolak kosong bahagi dengan 5. Kan? Betul. 5 saat. Okay, so kita akan dapat jawapan negatif gradient. So negative gradient maksudnya negative acceleration. Cuma
soalan ni minta kita describe qualitatively. So jawapan yang tepat ni adalah apa? The train accelerate. Apa dia? Train ke lift? Sorry. Lift. Sorry. Tersasul. Lift accelerate downward. Accelerate uniformly. Okay, the lift accelerate uniformly downward. Boleh follow tak? Boleh lah. Boleh. Tak petang ni kan. Okay, so next 35 to 40 second. Velocity constant, Velocity constant, acceleration zero. Direction still going down. still going down. Dia tak gerak. Tak Dia cakap going down sebab velo dia constant. dia masih gerak ke bawah dengan laju yang sama. Right? Moving down with constant velocity. Alright, the last 10 second. 40 to 50. Screen sir. Maafkan saya. Kalau tak keluar screen, keluar apa Muka saya lah. Dia pun muka aku Gelap tu sir. Jadi hitam. gelap. Itulah muka saya gelap. Diselubungi kegelapan. Screen. Alright, the last 10 second. What happened? Slow down. Going upward. Decelerate. Going upward. Go opposite. Okay, kalau you confused, okay tengok gradient dia positif ke negatif? Positif. Positif kan? Sebab apa? Kosong tolak negatif 4. Kosong tolak negatif 4, dia akan jadi positif 4 lah. So you akan dapat positive gradient. Positive gradient also mean positive acceleration. Tapi description of the motion apa? The lift slowing down or going faster? Lift makin slow ke makin laju? Slow. Makin laju. Lift makin slow. Daripada 4 jadi kosong. Betul tak? Slowing down, lepas tu dia berhenti lah. Kosong tu maksudnya dia berhenti lah. Slowing down ataupun come to rest. Okay? So the description dia adalah dia decelerate. Alright? So ni dia punya jawapan dia. 40 to 50, the lift decelerate. Makin slow at constant rate. Ni dia kira lah. You tak payah kira pun tak apa sebab dia minta qualitatively. Okay, and come to rest. Okay, dia pun berhenti. Okay, boleh faham ke tak boleh faham? Boleh sir. Okay, now saya bagi you 5 minit maksimum untuk jawab soalan B. Sketch a graph acceleration against time. You draft buruk-buruk je atas kertas. Terus lukis dia punya jawapan. Macam mana bentuk graf dia? AT graph. Tak perlu nilai. Saya tak nak nilai. Saya nak bentuk graf je. Saya nak tengok dia mendatar ke, dia flat ke, dia pacak ke, macam mana. Faham tak soalan arahan saya? Hello? Faham sir. Okay. So you tak payah kira gradient. Saya nak bentuk dia je. 5 minit dari sekarang, saya akan pilih apa yang saya nak. Sila screenshot sebelum saya padam. Okay, saya assume semua dah screenshot.
Dah siap ke? Dah ke? Dah ke belum? Hello, hello. Hello, hello, hello. Dah sudah ke belum? Dah sudah ke belum? Dah sudah ke belum? Sudah. Okay. Siapa dia yang sudah kat ni tu? Tolong share sekejap. Ambil gambar. Hantar dekat. Tak payahlah. Masa mencemburui kita. Alhamdulillah. Saya nak you compare jawapan dengan skema je. Masya Allah. Bersyukur pula dia. Ya, mana nota aku tadi? Hilang mana dah? Banyak sangat grup perabot tu saya. Grup perabot lah. Alah. Siapa nak jadi perabot? TMT. Okey. Bentuk gerah dia macam ni. Okey, siapa salah? Angkat tangan. Salah. Ngaku cepat. Itu bentuk grafnya. Kalau kita kira dengan spesifik, akan dapatlah dia punya numbers tu. Siapa yang tak dapat? Okey, Tania. Online? Saya pun sir. Kamu juga kat situ, 30 sampai 35? Ya. 40-50 betul? Okey, so saya cakap tadi 30-35 tu memang dia mengonfusekan saya dan orang lain. Okey, so 30 sampai 35 lagi sekali kita tengok dekat di sini. 30 to 35. Berapa gradient yang you kira? Gradient sama dengan negatif 4 tolak kosong ke kosong tolak negatif 4? Gen kosong N negatif 4 tolak kosong N ke salah? Betul. Negatif 4 tolak kosong. Dia mesti final tolak initial. Lepas tu dia ada kat bawah sebab negatif tu lah. Itu macam mana saya? Sekejap. Bila you dah kira negatif 4 tolak kosong bahagi dengan 35 minus 30, you akan dapat negative value, betul tak? Betul. So bila you dapat negative value, automatik dekat graf you kena letak dekat bawah. Dia akan dapat negatif 0.8, so you kena buat dekat graf tu pun negatif 0.8. Okay. Itu satu part. Yang salah tu saya faham. Sebab you confuse. Dia accelerate. Betul tak? So kita fikir kalau dia accelerate, sepatutnya dia duduk dekat atas. Kenapa dia duduk dekat bawah? Kan? Orang yang salah tu macam tu lah dia fikir kan? Ke dia fikir benda lain? Tapi saya cakap tadi, dia decelerate ni ada dua syarat. Decelerate ni sama ada dia slowing down ataupun dia
opposite direction. Dalam case kita ni, dia tak slowing down. Tapi dia move in opposite direction. Lift tu turun ke bawah. So that's why jawapan dia negatif 0.8. So, nak memudahkan you supaya you tak confuse, untuk graf, kita kira macam biasa. Kita kira je gradient dia macam biasa. Final tolak initial bahagi dengan final tolak initial untuk paksi X. Kalau kita dapat negatif, terus kita lukis dekat bawah. Kalau positif, kita lukis dekat atas. Okay? Cuma, you kena hati-hati bila part description. Describe je. Part describe dia yang buat kita confuse. Part describe dia memang makin laju. Tapi dia berubah arah. So that's why lah duduk di bawah. Okay? Boleh Boleh Yang tak bersuara ni semua boleh Boleh. Silent viewers. Okay. Soalan 3 adalah determine the total distance travel by the lift and its displacement. Okay. Total distance travel. Macam mana kita nak kira? Kita kira je lah. Ni adalah VT graph. Distance adalah area under the graph. So kita kira lah. Kita bahagikan kepada bahagian tertentu. Kita kira setiap bahagian, kita tambah je semua. Dapatlah distance travel. Calculate. Tak habis lagi. Distance, tambah je semua. Yang kedua, displacement. Displacement, kita kena consider negatif positif. Okay. So untuk first part yang bahagian sebelah kiri, graf yang naik atas tu, kita akan dapat positive value. Untuk graf yang sebelah kanan tu, yang ke bawah tu kan, kita akan dapat negative value. So bila kita masuk dalam calculation displacement, kita kena consider negatif tu. So dia akan berbeza dengan distance. Tengok kalau distance, kita bahagikan kepada 5 bahagian, kita tambah je semua. Kita dapat total distance 115 meter. Tapi kalau displacement, yang atas tu positif. A4 dengan A5 tu akan jadi negatif. Dia kena tolak lah. So you akan dapat displacementnya hanyalah 15 meter. Okay? Boleh tak boleh? Faham. Faham. Good. Last kali adalah calculate the average acceleration between 20 seconds to 40 seconds. Okay, so yang ni you tengok nota. You tengok dia punya jawapan lah. Okay, straightforward je. Gantikan, cari acceleration waktu dia 40 second, tolak dengan acceleration waktu dia 20 second. Time interval dia adalah 20 second lah. 40 minus 20. Dapatlah negatif 0.4 meter per second square. Alright, dengan berakhirnya contoh itu, so, dia telah melayakkan anda untuk menjawab soalan tutorial number, tolong tulis. Soalan ni you kena jawab. Dah ready? Okay, 1, 2, 3, 4. Sekejap, nombor 3 ni je ke? Salah, nombor 4. Nombor 4 tak payah. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sahaja. Sikit kan? Bila ada perkataan sahaja, maksudnya sikit lah. Alah kau ni. Ulang balik. Ready? Tadi line saya slow. Sorry sir. Alah. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sahaja. Okay sir. Thank you. Okay. So hanya beberapa soalan sahaja. Okay. Up to this point, any question? Tak ada. Tak ada. I guess I see you guys tomorrow. Tomorrow ada kelas. Tak ingatlah saya. Okay. So sila jawab soalan tutorial yang saya beri tadi.
next class kita bincang soalan tutorial yang diberi tadi. Okay? So kalau tak ada apa-apa, I guess stop here. Thank you so much for your attention and your cooperation. Okay, bye-bye. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.